Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila al-qubur wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal muallimina wal muallimat kulluhum ajma'in syaulillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا مرزوقين حمدا مقبولين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أمسينا على الفطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علمي وناور قلوبنا كما نورت الشمس والقمر وسهل لنا أبواب فضلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف سوء إلى الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلى الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Yang berbahagia lagi dikasihi Tuan Pengerusi Masjid Jami' Haji Muhammad, betul, yang dihormati tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, dan yang dihormati tuan ketua kampung, yang dihormati barisan para alim ulama, yang dihormati tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat dan anak-anak yang dikasihi lagi dirahmati Allah sekalian. Kapari kapeh waras, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi dahulu marilah kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah muliakan pada kita akan nikmat yang tidak terhingga banyaknya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 18,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya kalau kita bilang akan nikmat Allah, nescaya tak terbilang, tuan-tuan. Udara yang kita sedut daripada pagi tadi sampai sekarang pun tak terbilang, tuan-tuan. Ya, banyaklah nikmat Allah. Dan kita bersyukur sangat, tuan-tuan, kerana kita telah dikurniakan sebesar-besar nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam. Banyakkanlah kita berdoa dan berharap penuh semoga sepanjang kita hidup di dunia ini, saki baki umur yang ada ini, dan sekiranya kita mati nanti dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini kita diberi dua nikmat yang kita jangan sia-siakan. Dalam hadis Nabi SAW daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal farahu. Apa kata Rasulullah SAW? Dua macam nikmat yang kebanyakan manusia kecewa dalam menerima kedua-duanya. Senang cerita, dua nikmat iki okey sing manusia mensia-siakan begitu sahaja. Dua nikmat ni sering manusia tidak memanfaatkan betul-betul. Ya, ini nikmat apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-sihhatu wal farahu. Ya, ini nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Jadi nikmat sihat ini, tuan-tuan, kita tahu nikmat sihat ni bila terutamanya? Apabila kita diuji oleh Allah sakit. Betul? Kadang-kadang ketika sihat kita tak berapa sadar besarnya nikmat sihat. Nek sihat, tuan-tuan, iso melayu yo iso, melaku melayu melompat, manjat yo kape iso, nengkreng yo iso, ya. Nah, nengkreng ni istilah sikit. Tapi nek sikile wis kena gawat, masya-Allah tabarakallah. Kok arek nengkreng wis ora iso ra yo, ya. Arek melaku pun payah. Keneng banyu wuduk pun loro. Ya. Ketika kita sakit baru tahulah kita sadarnya begitu besarnya nikmat sehat. Yang keduanya iaitu nikmat masa lapang. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, dengan nikmat sehat dan nikmat masa lapang ini kita tak mensia-siakan begitu sahaja, berlalu sahaja. Dan apabila seseorang itu diuji dengan sakit, tuan-tuan, kita kena redha. Jangan mengeluh. Sakit itu juga merupakan nikmat daripada Allah. Ya, sakit itu juga merupakan nikmat daripada Allah. Kerana apa, tuan-tuan? Ada satu riwayat daripada Abu Darda radhiyallahu an. Ya, ada satu kisah yang mana, tuan-tuan, apabila seseorang itu sakit, lagi-lagi sakitnya tu agak tenat. Nek wong Jawa ngomong kaya nemen lah. Sedina ora mari, rong dina ora mari, seminggu ora mari, rong minggu ora mari, sebulan ora mari, rong bulan ora mari, setahun ora mari, kaya nemen lah. Tuan-tuan, apabila seorang itu sakit, diceritakan Allah Ta'ala perintahkan 4 malaikat untuk menjalankan tugas. 4 malaikat ni untuk menjalankan tugas. Lagi-lagi orang yang diuji sakit yang agak kritikal, yang agak berpanjangan. Contohnya kena gout, ataupun sakit, contohnya kena stroke kecil, contohnya lah. Macam-macam lah penyakit, tuan-tuan. Apabila orang tu sakit, Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang pertama. Dia tak sebut nama malaikat, dia sebut malaikat je. Saya sebut malaikat yang pertama lah, tuan-tuan. Wahai malaikat, kau pergilah si fulan yang sedang sakit itu. Kau pergilah si fulan yang sedang sakit itu, tariklah akan selera makannya. Betul? Akan ditarik akan selera makannya. Orang masih sihat, tuan-tuan, makan apa pun kayu dengan batu je tak sedap. Ya. Tapi apabila orang tu sakit, tuan-tuan, macam tuan-tuan ziarah orang sakit,
bawa anggur tak ada biji, bawa asam pedas mak limah, contoh. Bukan mak limah balik kampung. Batu Pahat lah. Ini bukan promosi kedai dia, bukan, ya. Bawa durian musangking ke, ya. Bawa biryani gam ke. Agak-agak orang sakit tu selera makan ke? Hilang selera makan dia. Yang selera yang jaga makan, yang jaga orang sakit tu. Tak apalah. Kita bawa juga buah tangan setidak-tidaknya bagi orang yang jaga tu. Kerana apa? Allah Ta'ala kata, perintahkan malaikat sebut tarik akan selera makannya, dan yang keduanya tarik akan kecantikannya, ya. Suruh tarik akan kecantikannya, tuan-tuan. Orang kalau sakit hilang selera makan, betul? Yang kedua, kalau dia sakit berlarutan hilang kecantikannya. Biasanya kalau orang sihat pipinya kunyur-kunyur. Putih ni kunyur, ditekan sikit merah. Lagi-lagi kalau kulitnya putih, tuan-tuan. Macam saya ni hitam si tampuk manggis. Orang sihat ni ya handsome lah, nek wetok ecun. Memang lawa. Tapi apabila sakit berpanjangan, weh sora doyan mangan, Allah Ta'ala tariklah, perintahkan malaikat yang kedua, tariklah akan kecantikannya. Daripada cantik jadi pucat, mandak kurus, dagingnya hilang, akhirnya tinggal kulit kalau balung. Betul? Lalu tak sembuh lagi. Wahai malaikat yang ketiga, kamu pergilah si fulan yang sedang sakit itu, tariklah akan kekuatan dan rezekinya. Apabila orang tu sakit, bukan setakat hilang akan selera makan, bukan setakat hilang kecantikannya, kekuatan dan rezekinya Allah Ta'ala tarik. Contohnya dia sakit gaut lah. Saya cerita gaut aja sebab saya ada sakit gaut, tuan-tuan. Bukan nak mengadu, tidak. Jadi pengalaman tu ada. Time dia sihat, bawa galah tak ada masalah. Sambung 30 kaki, 40 kaki, no problem ketika sihat. Tapi apabila kena sakit gaut, bukan nak sambung 2-3 galah, arek ngangkat galah pun orang mampu, kan? Ditarik akan kekuatannya. Time sehat sekali tarik, pelepah dengan buah jatuh. Time dia sakit kena gaut, jangan harap. Nak berjalan kena batu kerikil pun tak boleh. Itu malaikat nombor 3. Tariklah kekuatannya dan tarikkanlah rezekinya. Yang keempat, Allah Ta'ala perintahkan si fulan tu sedang sakit lagi. Wahai malaikat, kamu pergi fulan yang sedang sakit itu, tariklah akan dosa-dosanya. Maksudnya, tuan-tuan hadirin hadirat, kelebihan orang sakit ni bagi kita buruk kadang-kadang. Satu musibah, tapi di sebalik kita sangka buruk itu, kita kena sangka baik dengan Allah. Kenapa kita dibagi sakit? Di antaranya nombor 4 tu, dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Malaikat suruh tarik dosa-dosanya, terutamanya dosa-dosa yang kecil. Jadi hamba tu wis lara, maka tidak salah redha kena terima, tapi berusaha untuk berubat supaya cepat sembuh. Apabila dia sembuh, sehat seperti sedia kala, maka dia akan dapat beribadah dengan lebih apa? Lebih sempurna, lebih tenang. Lalu hamba Allah yang sakit tadi tu, dia berubat, pergi hospital pakar, hospital kerajaan, hospital swasta, pergi KPJ, Pantai, Putra, jumpa dukun sana, dukun sini, jumpa tuan imam minta air dan sebagainya. Dia berusaha, tak jadi salah. Dan akhirnya tuan-tuan Allah Ta'ala sembuhkan. Mari seperti sedia kala. Lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang pertama, wahai malaikat yang pertama, pulangkan selera makan dia. Masa sakit dah ditarik selera makan, dia dah sihat, Allah Ta'ala suruh perintahkan apa? Pulangkan akan selera makan. Dah sihat, pergi warung, roti kosong double. Roti kosong double terus, tuan-tuan.
Teh tarik gelas besar. Oh, teh tarik gelas besar tuan. Manis ya? Wah. Janganlah begitu. Janganlah nak qada yang dia tak makan masa dia sakit. Ingatlah Allah Ta'ala dah bagi warning. Makanlah ikut sunnah Nabi. Makan apabila lapar, berhenti sebelum kenyang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Bukan kita, saya, tuan-tuan tak. Nabi makan sikit-sikit, kita sikit-sikit makan. Saya satu hari ni saya tak kata orang. Saya hari ni makan tak silap saya dah 7 kali ada lah katnya. Yang sing awak kurus, pagi 2 kali, orang datang ngajak ngeteh, orang kelem ke piye. Tak order diorderkan nasi biryani gam. Rezeki jangan ditolak, tolak ke mulut lah jawapannya. Tapi niatkan sehat je lah tuan-tuan. Allah Ta'ala suruh pulangkan selera makan. Selera makan ada lagi. Kemudian dia sihat, wahai malaikat yang kedua, pulangkan kecantikannya. Apabila dah selera makan, badannya berisik semula. Dulu pucat, sekarang dah merah semula, kunyur-kunyur pipinya. Oh, dagingnya banyak tuan-tuan. Kan? Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang ketiga, pulangkan akan kekuatan dan rezekinya. Masa dia sakit gaut, angkat galah pun tak mampu, bawa galah pun tak mampu. Sehat lagi, dia boleh pergi kebun, angkat galah 3 sambung, 30 kaki, 40 kaki, tarik sekali, 4 pelepah jatuh terus, sehat semula. Tapi malaikat yang keempat, Allah Ta'ala tak suruh pulangkan. Allah Ta'ala tak suruh perintah apa? Pulangkan dosa-dosanya, wahai para malaikat. Time dia dah sehat. Tapi walau bagaimanapun, syaratnya kena redha apabila diuji sakit. Jangan mengeluh. Lagi-lagi kalau dah umur 40 tahun ke atas ni tuan-tuan, elakkan daripada mengeluh. Banyakkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang meluk, wong aku ning gede mangane ya jogo lho. Wong lain ordernya teh tarik, aku ya gur banyak suam ae lho. Wong lain order roti double, aku separuh ae. Kok aku sing kening kencing manis. Sing dhek order gelas gede, roti kosongnya double, roti telur, roti kosong. Ya Allah, kok sehat, aku kok kening loro. Ora adil tenan Allah ni. Wis nyalake Allah pula. Jangan tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, rupa-rupanya orang sakit ini kita kena redha. Kenapa? Dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan, ya, daripada Salman Al-Farsi, ketika dia sedang sakit, Nabi Muhammad SAW ziarah. Sebab itu di antara amalan sunnah Rasulullah SAW, ziarahi orang sakit, besar ganjarannya. Sampai dalam kitab Wasiatu Mustafa, wasiat Rasulullah SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW mendapat pesanan daripada malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, sekiranya aku ni dijadikan keturunan Nabi Adam, kata malaikat Jibril, ya, sekiranya aku ini dijadikan keturunan Nabi Adam, jadi manusia, aku tak tinggalkan 7 perkara ini. Malaikat Jibril sampai cakapnya tu, sekiranya aku jadi keturunan Nabi Adam, jadi manusia, nascaya aku tak tinggalkan 7 perkara ni. Jadi kita kalau boleh jangan tinggalkan 7 perkara ni. Pertama apa dia? Solatlah fardu 5 waktu bersama imam. Tuan-tuan sekarang ni solat berjemaah, teruskanlah tuan-tuan. Istiqomahlah tuan-tuan, kalau nak mudah masuk surga. Nombor 2 kata dia, duduklah bersama para alim ulama. Saya bukan alim ulama tuan-tuan. Saya bukan nak mengajar, saya bual-bual aja. Terutamanya nak mengingatkan saya, terus menang terus. Terutamanya nak mengingatkan saya, tuan-tuan hadirin hadiratnya dirahmati Allah, yang banyak kelemahannya tuan-tuan. Tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, secara tidak langsung hati tuan-tuan sedang dirawat. Walaupun tuan-tuan tidur, walaupun tuan-tuan apa sing diomong ni ustaz ni, Jawa ke orang faham apa-apa, tuan-tuan duduk aja tuan-tuan. Hati tuan-tuan sedang dirawat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Termasuklah majlis-majlis zikrullah, baca zikir tadi, baca doa, lagi-lagi solat, ibu segala zikir, itu semuanya hati kita sedang dirawat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang keduanya tuan-tuan, malaikat Jibril kalau jadi manusia. Yang ketiga, yang ketiganya tuan-tuan, iaitu menziarahi orang yang sakit. Rupa-rupanya ziarah orang sakit ni tuan-tuan, ganjarannya begitu besar. Ada ni, ada. Yang tak ada ni kan, tak apa. Tiap ono mikrofon iso ngomong, alhamdulillah ya. Nombor 3 tuan-tuan, ziarah orang sakit. Itu merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan malaikat Jibril pun pesan. Jadi kalau jiran-jiran kita, saudara-saudara sakit, kita ziarahlah, tapi ikutlah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kita ziarah waktunya tak sesuai. Waktu tengah hari dia ziarah orang. Waktu maghrib tenan ziarah orang. Carilah waktu yang sesuai. Lepas tu ziarah orang sakit jangan lama-lama, sampai 2 jam 3 jam. Ingat. Satu lagi, ziarah orang sakit, doakan, bagi semangat. Jangan makin kondemkan, kawan aku dulu sakit macam kau ni lah, 3 hari kentong. Janganlah macam tu. Bagi semangat. Ya, bagilah contohnya buku-buku yang mendatangkan, memotivasikan dia sehat. Janganlah bagi buku malam pertama di alam barzah. Oh, makinlah dia takut. Baiklah buku-buku nasihat. Orang sakit ni kalau ziarah suka tuan-tuan, orang sakit tu betul. Lagi-lagi kita salam ada isi. Oh, penuh bawah bantal dia. Tak apa. Seronok dia ziarah. Nombor 4, apabila ada orang meninggal dunia, kita sama-sama mengiringi jenazah. Ya Allah, ganjarannya begitu besar. Sehingga kan dalam hadis ada menyatakan tuan-tuan, barang siapa yang mengiringi jenazah, mengharapkan keredaan Allah, sampai dia solat, dia hantar sampai tanah perkuburan, dapat pahala 2 qirat tuan-tuan. Tapi kalau dia ziarahi jenazah, sampai solat tak sampai kubur, lepas solat jenazah balik, wang rumah wis telefon, bang, cari nak lunga pasar, aku wis ngenten iki. Lepas sembahyang jenazah kok terus balik, arek nggawa wang rumah lunga pasar parik usop. Ni orang digawa engkau wengi yo payah. Contoh, ojo mikir lain-lain ya. Lepas sembahyang jenazah dia tak sampai tanah perkuburan, dia terus balik, dapat pahala 1 qirat. Kalau sampai tanah perkuburan, dia sembahyang sampai tanah perkuburan dapat 2 qirat. Tapi dengan syarat dia pergi mengiringi jenazah, lungo ngelayat, mengharapkan keredaan Allah. Bukan kerana nak disebut, bukan kerana orang puji, kowe ki rajin tenan yo. Neng di ono wong ninggal kowe yo ono lho. Neng parik tengah ono kono, neng parik baru yo ono, neng parik nombor 5 yo ono, neng parik Jawa yo ono, neng Batu Pahat ono. Kowe iki memang rajin tenan. Deloklah kaki. Jangan. Kalau dia pergi ziarah kerana bukan mencari keredaan Allah, takut tak dapat kelebihan tersebut. 1 qirat itu pahalanya diceritakan sebesar ataupun seberat gunung Uhud. Kalau 2 qirat sebesar 2 gunung Uhud, besar tak ganjarannya? Besar. Tapi kalau orang yang mengiringi jenazah, bukan dia sampai sembahyang, cuma bawah pokok kelapa. Tapi bukan orang sini ya. Ini orang Kutub Utara yang tak ada orang. Dia pergi ngiring jenazah tapi tak sembahyangkan, neng motor, neng isur pokok kelapa, agak-agak dapat berapa qirat. Wallahu a'lam. Tapi insya-Allah kalau dia perginya ikhlas, dapat pahala jugalah. Tapi tak samalah orang yang solatkan jenazah dan sehingga ke tanah perkuburan. Itu malaikat Jibril. Kalau dia jadi manusia, dia tak tinggalkan apa? Solat berjemaah 5 waktu. Duduk bersama-sama para alim ulama, orang-orang yang soleh macam tuan-tuan ni. Nombor 3, menziarahi orang sakit.
Nombor 4 apa dia tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah? Nombor 4 mengiringi jenazah kalau boleh sampai tanah kekuburan. Nombor 5 malaikat Jibril pesan apa kalau dia dari manusia? Kalau ada orang bertelagah, orang gaduh, dia damaikan. Pahalanya begitu besar. Adik-beradik gaduh, dileraikan. Jangan makin disiram minyak tanah, makin gerupuk. Kita damaikan orang yang bertelagah ni, pahalanya begitu besar. Sehingga kan kalau orang bertelagah tak tegur dengan orang yang bertelagah tu lebih daripada 3 hari, di antara sebabnya solatnya tak diterima oleh Allah. Ya, disebabkan dia bertelagah dengan saudaranya lebih daripada 3 hari tak bertegur. Contohnya daripada pilihan raya tahun lepas, wah bukan 3 hari lagi, ni contoh, sampai nak pilihan raya ni tak bertegur siapa. Takut nanti solatnya tak diterima oleh Allah. Jadi tuan-tuan kalau bergaduh dengan jiran dengan apa kira? Ini hari Ahad gaduh. Gaduh kenapa? Jirannya beli ayam, berak tai ayamnya tu kat motor kita, dekat emper kita. Tiap-tiap pagi kita basuh tuan-tuan. Satu mangkuk sup pun tak pernah sampai. Cengkel apa raya yo? Cengkel tuan-tuan raya. Wah, tak bertegur siapa dengan jirannya. Tegur dia hari Ahad gaduh, hari Senin gaduh, hari Selasa ni tegur lagi. Jangan tak tegur. Setidak-tidaknya Assalamualaikum, macam mana, nak sambung gaduh ke tak ya? Okey, dah tegur, Waalaikumsalam. Okey, sambung lagi lah. Boleh lah, sambung lagi. Tapi takkanlah sampai macam tu, kebangetan ya. Sebab itu pentingnya beri salam. Orang beri salam ni dapat mengeratkan penuh kasih sayang. Kadang-kadang saya pergi stesen minyak, stesen minyak tu, kadang-kadang yang pekerjanya tu orang Bangla. Ni kat sini tu ada orang Melayu. Kalau ada minta maaf lah. Kadang-kadang orang Pakistan, dia tak kenal saya pun, tapi saya kalau gondolan dia tak cakap lah. Tapi kalau saya sungguh kaci kopiah ni, lagi gua serban, Assalamualaikum Tuan Haji. Wah, Waalaikumsalam. Yang orang kita buat bodoh aja. Patutnya saya nak beri salam kan dia. Saya lah beri salam. Kalau kita beri salam ni tak kira lah kenal ataupun tak kenal, tapi kita yakin yang dia tu Islam lah. Kalau dekat Malaysia senang lagi, tapi kalau kat Indon setengah tempat payah. Nampak kopiah tapi rupanya Kristian. Ada. Dekat tempat kita ni alhamdulillah lah, kebanyakannya orang Melayu ni kebanyakannya Islam. Okey. Seterusnya tuan-tuan, nombor 5 tadi ya. Orang bertelagah kita damaikan. Nombor 6 malaikat Jibril pesan apa? Nombor 6 malaikat Jibril pesan tuan-tuan kepada Rasulullah, kalau dia jadi manusia, dia suka jamu orang makan. Jamu orang makan, jamu bagi orang minum, ya Allah ganjarannya besar. Walaupun mbah-mbah kita dulu sekolah tak sampai PhD, tak sampai master, tak sampai diploma, sampai LCE tu dah kira okey lah. LCE dulu, sekarang SPM. Dulu kalau Inggeris LCE ya. Sampai LCE itu kira jempol lah tuan-tuan. Kadang-kadang tak sekolah, walaupun sekolah agama sampai darjah 6, tak sampai darjah H contohnya, tapi dia kadang-kadang makin mengamalkan sunnah Nabi. Saya sekarang umur dah 84. 84 pula. 84 tak pergi sini tuan-tuan. Umur 48, lepas SPM saya duduk dengan atuk saya. Mak saya anak tunggal, tak ada adik-beradik. Saya cucu sulung. Adik saya nombor 2 jarak 7 tahun. Jadi saya cucu manja. Tak ada persaingan selama 7 tahun. Saya suka duduk dengan nenek saya dan atuk saya. Asal cuti pergi rumah atuk dan nenek. Sampai suruh nak balik rumah tak nak, paling 5 tak nak. Sampai konon-kononnya maknya naik motor, tapi maknya tak naik motor sebenarnya. Saya yang tertarik apa tuan-tuan? Duduk dengan atuk ni tak pernah marah. Dicewel pun tak pernah tuan-tuan. Kalau mak marah saya, atuk tu marah mak saya. Oh seronok duduk dengan atuk ni. Tapi saya pelik atuk saya ni, atuk tuan-tuan pun sama lah tuan-tuan. Dulu lauknya apa tuan-tuan? Bukan siakap 3 rasa. Ya, bukan 9 asam pedas apa. Oh payah. Dulu lauknya tuan-tuan saya tengok tiap-tiap hari kebanyakannya sayur gori. Gori tahu gori? Sayur nangka tu ngat sampai seminggu. Kadang-kadang umbut kelopok karo tempe bosok pun pernah
Dinget ngono loh. Tapi enak loh. Itu pun nak makan, suruh kasih tonggone. Suruh kasih tangga-tangga. Kalau siakat 3 rasa ke, siakat steam ke, ikan jenahak masak asam pedas ke. Ini cuma gori aja. Saya tengok jiran sebelah pun gori juga. Saya umbuk juga, iwak keres juga. Suruh hantar. Tengok orang dulu suka menjamu orang makan. Kalau ada majlis-majlis macam ni memang kena giliran. Oh, Jumaat malam besok rumah ini hingga rumah ni bawa kuih kasturi. Ini kena kuih epok-epok, yang sana kuih ketuk. Contoh. Bulan Ramadan gilir-giliran gawa puluran, betul? Walaupun gawa apem bangkak, gawalah. Apem bangkak ke apem bangkak? Orang munggah apem ni. Apem kuih, ojo kira macam-macam liko. Maksudnya tuan-tuan, kenapa orang dulu suruh macam tu? Nak mendidik generasi-generasi ni supaya suka bersedekah. Hadiah kita ni, hadiah orang tua ni, apakah hadiah yang terbaik kepada anak-anak muda? Apa hadiah terbaik kepada anak-anak muda? Hadiah yang terbaik adalah beri tauladan, contoh yang baik pada anak-anak muda. Itu hadiah yang terbaik. Kita sebagai bapa, hadiah terbaik pada anak-anak macam saya tuan-tuan, isteri baru 1, anak baru 5. Buat masa ni. Tahun depan saya tak tahu. Saya cakap tak tambah, takut-takut tambah pula. Ustaz Kim bohong je ni. Saya cakap aja tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, anak 5 tu hadiah terbaik. Kita tunjukkan tauladan yang baik. Contohnya kita sebagai ayah, kaki masjid. Subuh yo lungo, koyo riko kabeh lagi lah. Sampai kepuk orang muat lagi subuh. Iya lagi. Orang caya nolak CCTV. Ono CCTV apa lagi? Urung besok. Ono lagi. Wah. Ono. Jadi tuan-tuan, solat jemaah tak tinggal. Lepas sembahyang subuh kok bapak ku orang balik-balik sampai sunat Isyraq orang balik. Rupa-rupanya bapaknya lepas sembahyang subuh dia tak balik apa? Kita ni tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kitab Bidayatul Hidayah, lagi-lagi kalau dah jadi YB ni, tengok ramai dah YB ni yang bersara. Saya YB juga, yang berbadan besar. Yang bekerja pun YB juga. Lagi-lagi kalau yang dah bersara ni tuan-tuan, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala Hujjatul Islam, lepas subuh kalau boleh amalkan 4 perkara. Ya, lepas subuh kalau boleh amalkan 4 perkara. Pertama, lepas solat subuh, yang lelaki berjemaah lah dekat masjid. Ya. Pertama, jangan tinggalkan wirid. Setidak-tidaknya lepas subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Imam kalau boleh jangan kurang daripada 10. Lebih kalau bagusnya ikut 10. Lebih taklah berdosa. Macam makan ubat, satu hari satu malam makan 3 lah. Jangan makan 10. Ini tentang ubat tuan-tuan. 10. Kemudian baca Allahumma ajirni minan nar. Kalau ramai Allahumma ajirna minan nar. Subuh dengan maghrib kalau boleh 7. Kerana apa 7? Insya-Allah pintu neraka tu ada 7. Kalau kita baca 7 kali subuh dengan maghrib, insya-Allah tak dimasukkan mana-mana salah satu pintu neraka yang tu 7. Kalau tuan-tuan baca 4, mungkin ada 3 lagi tuan-tuan. Kalau imamnya kelalen telu, tuan-tuan bocor mana lah 4. Tak salah. Dan tuan-tuan kalau boleh tuan-tuan sibuk macam mana, lepas sembahyang berjemaah, ada majlis ilmu ke, ada apa ke, ojo tinggal baca ayat kursi. Lepas sembahyang 5 waktu, ojo sampai lali baca ayat kursi. Tapi jangan ojo baca ayat kursi. Amin. Dia jangan no. Bacalah lagi awal sampai habis. Kerana itulah di antara amalan yang mempercepatkan masuk ke dalam surga. Orang sampel lah Ustaz, Isak harap ngatur ke anaknya lo. Jika anaknya tuition neng sekolah, si sekolah di ini. Seri berkat kono ya. Seri utama. Pak 5 ke seri utama? Bukan kono. Atuh juga ya. Kena banyakkan nih, tambah lagi anak. Jadi boleh buka sekolah kat sini. Jauh juga bisa nih berkat nih. Kawan saya sampai terbabas juga tadi ni.
Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, nak hantu anak ustaz, mana nak sempat baca ayat kursi? Tuan-tuan lepas sembahyang tu tak dapat baca doa lah. Setidak-tidak macam apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Itulah doa yang disukai oleh Rasulullah, yang selalu baca. Bukan setakat Rasulullah, kita pun suka baca. Betul? Kemudian sambil naik motor, bacalah ayat kursi. Tapi tengok jalan lah, jangan kejam mata. Kalau boleh jangan tinggalkan. Jadi lepas sembahyang subuh, jangan lupa wirid. Pertama. Yang kedua, jangan lupa membaca donga. Baca doa. Nombor 3, lepas sembahyang subuh kalau boleh jangan tinggalkan ayat Quran. Ya, sebab tu anak-anak kita tuan-tuan nak pergi sekolah ni, kalau boleh baca ayat Quran. Dan saya galakkan jangan guna gepeng. Baca Quran guna gepeng bukanlah haram, tapi godaannya banyak. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Wiwit, wiwit. Wah. WhatsApp masuk daripada ibu tunggal. Oh, ibu tunggal kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cetitit lah. Mesej pula. Tak siap-siap baca Quran. Jadi gunakan mushaf Quran. Anak-anak kita dan kita lah. Kita baca dulu. Anak baca. Ada tunggu sekolah orang baca Quran. Jadi apa kowe? Tapi bapaknya main kepeng. Orang jadilah. Kan saya cakap tadi orang tua sebagai contoh. Bagi contoh, sini nak baca dengan ayah sama-sama. Tak payah baca panjang-panjang, dapat satu makrok pun jadilah. Satu makrok apa? Satu ain. Oh, satu ain panjang ustaz. Dapat 5 ayat pun alhamdulillah. Baca bersambung-sambung. Baca bersambung-sambung. Kerana apa tuan-tuan? Kalau waktu pagi ni kenapa kita disuruh baca Quran? Sebelum kita berkata dengan makhluk Allah, betul? Kita jumpa kawan, bual dengan isteri, bual dengan anak, bual geng ngeteh. Sebelum kita berkata dengan makhluk Allah, kita mulakan dengan kalamullah, kata-kata Allah, mukjizat. Kerana baca Quran tuan-tuan tak sama dengan bahan bacaan lain. Tak sama dengan baca WhatsApp, baca Facebook, baca surat khabar, tak sama. Sebab baca Quran ni kena baca dengan tartil. Kena ada hukum tajwidnya, betul? Ada waqaf, ada ibtidak, kalau boleh bertaranum. Ada orang baca surat khabar ada hukum tajwid. Ulu semerah. Pada hari ini ada? Tak ada. Ramai yang panen nenas. Nenas MB tu. Ada? Tak ada. Ada orang baca surah khabar bertajwid bertaranum? Tak ada. Baca Quran aja tuan-tuan. Jadi apabila kita baca Quran, otak kita akan aktif. Anak-anak kita, oh, non sakinah bertemu mim, idgham ma'al huna. Non sakinah bertemu ra, idgham bila huna. Tanwin bertemu hamzah, izhar. Contoh. Tanwin ataupun non sakinah bertemu huruf ba, iklab. Oh, macam mana nak bunyi iklab? Oh, ini waqaf dekat sini, ibtidaknya macam mana? Jadi otaknya akan aktif. Tak saya cubalah. Baca Quran. Lepas subuh yang keempat, wirid, dongo, baca Quran. Nombor 4. Nombor 4, sebaik-baiknya lepas subuh ni di antara waktu yang sesuai, muhasabah diri. Hari ini hari apa? Hari Jumaat Malam ni malam Jumaat Oh, Rabu malam Khamis. Ingat malam Jumaat. Silaplah saya. Betul ke Rabu malam Khamis? Oh, betul. Besok malam saya dekat Batu Tujuh, lupa. Ingat malam Jumaat aja. Orang lelaki ni kalau boleh tiap-tiap malam Jumaat. Sebab apa? Nak beribadah. Banyak kelebihannya. Jangan fikir yang bukan-bukan. Saya guru aja tuan-tuan mengantuk letak ni tuan-tuan. Dan saya dah lupa tadi apa fikir apa tadi. Muhasabah. Duduk sebentar fikir. Hari ini hari Rabu, hari semalam, ya Allah, hari semalam alhamdulillah hujan-hujannya, alhamdulillah, syukur pada Allah. Aku boleh sembahyang subuh berjemaah. Lepas sembahyang subuh berjemaah, ya Allah, aku buat dengan Pak Bilal, aku ngumpat jiran aku. Aku cakap, Pak Bilal, jiran aku tu kemprok.
Rumahnya sampai menjuntai-juntai rumputnya, tai ayamnya tak dibasuh. Ya Allah, pada hadiran aku tu sakit, aku kok ngata dia, patutnya aku tolong dia. Ya Allah, apa yang aku dah buat ni, ya Allah. Astagfirullahalazim. Dia ingat perbuatan yang maksiat tu, dia ingat. Dia fikir apa yang dibuat semalam. Jadi apabila dia teringat melakukan dosa, maka dia akan segera bertaubat. Adakah cukup sekadar astagfirullahalazim? Sebab kesalahan itu berhubung dengan manusia, kena jumpa dengan jiran tu. Minta maaf, assalamualaikum. Aku semalam lebar subuh aku terus terang. Aku ngumpat riko kaki kemproh. Kena cakap. Oh mai semak, tai orang ayam orang dibasuh. Jangan maaf yo. Cakap boleh. Boleh tak apa. Lepas tu ingat balik. Sambil naik motor, lepas aku balik motor balik gitu, aku baca selawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, lepas itu aku nampak terpandang daun ubi. Pocok ubi muda-muda. Saya teringat rumah saya nak buat urap daun ubi. Aku pun berhenti nyekek ke motor. Tak pek daun ubi ni. Gawe urap wis melpun weteng. Ya Allah, aku orang jaruk kalau Tuhan ni, ya Allah. Rupa-rupanya dia teringat curi daun ubi. Bukan tanah reserve, tanah orang. Ya Allah, macam mana tu? Macam mana? Kalau belum dibuat urap, boleh tak daun ubinya tu diuncang semua buah pokok ubi? Orang payah dipangan. Boleh? Boleh tak? Macam tuan-tuan curi pisang tanduk. Jalan gitu, nampak pisang tanduk tepi jalan. Wow, 20 biji. Buat kelepek pisang tanduk ni sekilo 40. Wow. Parang panjang ada dekat bakul. Tengok kanan, tengok kiri, atas bawah, tak ada orang. Dia rembatnya pisang satu tandan, pisang tanduk. Tiba-tiba dalam perjalanan ingat, ya Allah, aku dah mencuri, ya Allah. Dia pulangkan semula buah pokok pisang. Boleh? Tak sempurna. Sebab dia ambil tadi pisang tanduknya masih cantum dekat pokok. Tuan-tuan boleh sambung pakai raja gam? Tak boleh. Boleh? Tak boleh, tuan-tuan. Tuan-tuan kena jumpa tuannya, minta dihalalkan, suruh bayarlah tuan-tuan. Sebab itu kita suruh muhasabah apa yang kita buat hari semalam. Dan kita muhasabah, kita rancang, kita mikirkan hari Selasa semalam, hari Rabu ni pagi ni nak buat apa sampai nak tidur, rancang. Dan ketika kita rancang, tuan-tuan, waktu solat itu jadikan jadual yang utama. Kalau nak pergi pasar, sesuaikan dengan waktu solat. Jangan pergi pasar pukul 12.30. Nak pergi jemputan, tengok waktu solat zuhur pukul 1:05 contohnya. Jangan pergi jemputan pukul 1. Pergilah pukul 12 ke. Jadi sembahyang zuhur, tuannya pun boleh sembahyang zuhur, kita pun boleh sembahyang zuhur berjemaah. Ini bukan marah tuan-tuan, ingatkan diri ni, saya ngomong ke podo raya kadang-kadang. Waktu agendanya, anak-anak nak main bola, lepaskan waktu asar terus. Ataupun sebelum waktu asar dah balik. Dan tutup dengan perancangan kita tu. Hari ni aku nak ajak rumah aku beli gelang dekat Parit Sulong, kemudian nak sembahyang zuhur berjemaah, kemudian nak ajak kawan makan ngeteh nasi biryani gam dekat Maksar sana, kemudian balik nak tengok wayang. Tengok wayang apa tutup. Ya Allah, sekiranya aku rancang tadi, kalau aku mati hari ni, semuanya takkan berlaku. Hujungnya kena ingatkan mati. Jadi buatlah 4 perkara sampai sembahyang sunat Isyraq tu namanya. Bila masuk waktu sembahyang sunat Isyraq, 15 minit selepas waktu suruk. Kalau 7 waktu suruk, 7:15 waktu sunat Isyraq. Buatlah 2 rakaat dengan sempurna, dapat pahala seperti mengerjakan haji dan umrah yang sempurna. Itu dia. Jadi tuan-tuan, dah lari tajuknya jauh tuan-tuan. Iaitu jamu orang makan, jamu orang minum ni pahalanya besar, sampai malaikat pun pesan. Tuan-tuan lagi majlis ilmu, tuan-tuan mengusi. Tak, janganlah kuat-kuatnya tu. Minggu depan majlis ilmu, saya nak belanja kambing golek ya, Tuan Kursi. Contoh. Ini bukan saya minta makan. Tak, contoh.
Contoh, besar ganjarannya. Lagi belanja orang-orang duduk majlis ilmu, orang pun doakan, ya Allah, sopo sing belanja kok bengi-bengi kok kambing golek, ya Allah, mudah-mudahan ditambahkan rezeki nih. Saya ngomong pula Pak Imam, ya Allah, wah, mudah-mudahan dimakbulkan oleh Allah, kok rezekinya bertambah banyak, ya. Dan yang ketujuh, tuan-tuan, malaikat Jibril pesan apa? Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim dan jiran tetangga. Pahalanya besar, tuan-tuan. Buat baik pada anak yatim ni pahalanya besar. Ya, menyantuni anak yatim ni pahalanya besar. Kata Imam Suyuti, wa wahidatun bitis'ina wa hiya 'alal a'ma wal mubtala. Kita belanja orang bersedekah pada anak yatim ni sama macam kita belanja orang yang cacat. Kita sedekah orang cacat penglihatan, cacat pendengaran, 1/90. Ibaratnya kita bagi RM1, Allah Ta'ala ganti RM90. Ini kata Imam Suyuti, bukan dalam hadis, tuan-tuan, dalam kitab Bughyatun Mustarsidin. Termasuk orang yang ditimpa musibah, jiran kita kena banjir contoh rumahnya, kebakaran, kehilangan orang yang dikasihi, kita bersedekah dengan dia 1/90. Termasuk anak yatim, ganjarannya begitu besar. Itu baru anak yatim, belum mak yatim. Tak, ni saya bukan guru, mak yatim ganjarannya lagi besar. Tuan-tuan nanti balik mustikah hadis jilid yang kedua, Rasulullah jilid yang ketiga, muka surat 290. Apa kata Rasulullah? An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-sa'i 'alal armalah wal miskina kal mujahidi fi sabilillah awil qa'imin lailal sha'imin nahar, rawahul Bukhari. Apa kata Rasulullah? Orang yang berusaha membantu seorang perempuan janda, ibu IT, single mother, samalah tu, dan orang miskin, dan seorang miskin, ada sambungannya, jangan marah ibu-ibu, belum habis. Pahalanya seperti siapa? Seperti pahala orang berjihad pada jalan Allah. Tuan-tuan ni kalau saya hantar ke Palestin boleh tak, tuan-tuan? Boleh? InsyaAllah boleh. Baru dengar meriam aja, darah tinggi terus pengsan. Dia contohlah. Saya bukan tuan-tuan. Tapi nolong ibu tunggal, tolong orang miskin, pahala seperti apa? Berjihad pada jalan Allah, ataupun seperti orang yang berpuasa pada setiap hari dan beribadah sepanjang malam. Tuan-tuan nanti ada masa lapang, ada rezeki lebih, bagi sekolah agama Seri Berkat. Jumpa Ustazah Haslina Haris, guru besarnya. Ustazah, saya minta maaf, saya datang sini nak tanya, ada berapa orang anak yatim dekat sekolah ni? Anak yatim piatu, anak yatim. Ada 20 orang, Tuan Haji. Okey, Ustazah, anak yatim ni 2 bulan ni dia makan dekat kantin, insya-Allah saya bayar. Tak payah diwar-warkan. Pahalanya besar tak? Pahalanya besar. Balik rumah cakap lagi, yang menyantuni anak yatim ni besar yang pahalanya. Abang ingatkan nak menyantuni mak yatim pula, pahalanya besarnya, yang kata Ustaz Kamal dalam kitab Mustikah Hadis jilid nombor 3, muka surat 290. Siap muka surat, terangkan. Pahalanya bang, yang seperti pahala pergi berjihad. Seperti pahala berjihad pada jalan Allah dan puasa. Dah insya ya. Kita sambung dulu, insya dulu. Nanti kita sambung lagi sikit.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wa sallallahu wa syarfatul adiyatul afiyah wa ba'su maqamahu alladhi wa'ata innaka la tuliful mi'ad. Allahumma afina wa mu'mina ya Allah. Jadi tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang akhir sekali yang ketujuh tadi, malaikat Jibril pesan apa? Berbuat baiklah kepada anak yatim, dan begitu juga jangan lupa pada jiran tetangga. Sebab Nabi SAW, jiran ni memainkan peranan penting. Kata Rasulullah SAW, arba'um minas sa'adah, 4 perkara yang membawa kepada kebahagiaan. Ya, kata Rasulullah, 4 perkara ni arba'um minas sa'adah, 4 perkara yang membawa kebahagiaan, malahan di dunia, apatah lagi besok dekat akhirat. Yang pertama apa dia? Al-mar'atu solehah. Yang membawa kebahagiaan ni apa? Isteri yang solehah. Kalau isteri pula suami sing soleh, walaupun jenenge katingan, katimin, kamil, kamal, tak apa. Yang penting suaminya yang soleh. Kalau perempuannya sutinah, surinem pun tak apa. Yang penting dia solehah. Kerana perempuan yang solehah ini, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah, membawa kebahagiaan. Nombor 2 yang membawa kebahagiaan, wal maskanu wasi', rumah yang luas. Rumah yang luas ni pun bawa kebahagiaan. Sebab itu ibu kalau bersihkan rumah, jadikan ibadah. Jangan mengeluh, gawe rumah kedi-kedi tapi ngemesi aku dewe, aku yo sing nyapu, aku sing ngelap cermen. Jangan mengeluh. Suaminya nak cari kawan, dia tak nak. Lepas tu mengeluh. Jangan. Kena redha. Sebab itu ibu-ibu, daripada mengeluh, murutnya ngomel aja. Tapi bukan ibu-ibu sini ya. Ibu-ibu sini semua solehah. Amin. Ini ibu-ibu kat Kutub Utara. Jangan mengeluh. Kalau suaminya nak makan apa, masakkanlah kegemarannya, pahala tu. Kalau ibu rasa penat, ibu banyakkan membaca sebagaimana yang Rasulullah ajar kepada Sayyidatina Fatimah, iaitu lebih baik daripada dibagi pembantu rumah, kata Rasulullah. Banyakkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Selalu ngomong gawe rumah gede-gede, ditinggal aku sing dewek-dewekan ngemes, tangan aku boyokku sampai loro wis arep tugel. Ngurutke pun sayang duit, kon ngurut aku diurut. Contohnya ngomong sing macam-macam, daripada cakap macam-macam ibu-ibu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Besok dekat surga, dekat akhirat, ini pahala apa ya Allah, banyaknya pahala apa ni ya Allah, ini pahala apa ya Allah ni, pahala apa ya Allah, aku jarang puasa sunat hari Isnin Khamis pun jarang puasa. Ini pahala apa ya Allah? Ini pahala kamu ketika mengemas rumah, kamu banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, ni aku reti, aku baca tekombian ya Allah. Iki aku baca gek lunga kelas ki gak baca, ni aku reti. Galek bian-bian aku wis baca. Besok tuan-tuan dekat akhirat ni, orang menyesal. Orang yang tak melakukan ketaatan, orang yang melakukan engkar memang menyesal. Ya Allah, kenapa aku main judi mesin dulu yuk? Kenapa dulu aku kok buang masa main Facebook aja, kon zikir ngantuk, kon baca Yasin ngantuk, kon baca apa ke? Baca Facebook kok melek contohnya. Ya Allah, kenapa? Itu memang patut. Tapi orang yang dah beramal soleh ni pun dia menyesal. Menyesal kenapa? Kenapa dulu aku tak buat banyak lagi? Kenapa aku sembahyang tahajud kok malam Jumaat ajalah? Rupanya ganjarannya macam ni. Nek reti aku mbiyen gawe anggen bengi. Nyesal juga tuan-tuan. Lagi kalau tak beramal, lagi menyesal. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, ya. Jadi tuan-tuan, sebelum saya akhirinya ni, saya habiskan tadi, orang yang sakit ni rupa-rupanya ada diberi 3 kemuliaan. Yang pertamanya tuan-tuan, iaitu satu peringatan daripada Allah. Kalau kita sakit tu, kata Rasulullah, dia berkata kepada kepada Salman Al-Farsi, awaluha tazkiran mir rabbik, itu adalah merupakan peringatan daripada Allah. Sakit itu peringatan daripada Allah supaya kita ingatkan mati. Di antara tanda-tanda kematian ni banyak tuan-tuan. Rambut putih, gigi gugur. Sakit-sakit tu tanda-tanda kematian. Tinggal sadar ataupun tidak. Yang keduanya, kelebihan orang sakit, apa kata Rasulullah? Wa kafaratan lima salafa min zunubik. Rupa-rupanya orang sakit itu membersihkan dosa-dosanya. Apa tandanya sakitnya sebagai penembus dosa? Lepas sakit dia bertambah baik amalannya. Dah sakit 2 tahun, sebelum sakit tak pernah nampak ke masjid. Nampak cuma seminggu sekali aja sembahyang Jumaat. Itu pakar sembahyang Jumaat tak boleh buat sendiri. Kalau boleh buat sendiri, dia sembahyang kat rumah, contoh, tapi bukan orang sini. Lepas tu dia kena sakit. Lepas sakit, Masya Allah, tabarakallah, sembahyang 5 waktu ono ni masjid. Dia orang yang pertama buka pintu masjid, dan orang yang kemudian tutup masjid. Bertambah, lepas sakit tu bertambah baik. Sebelum sakit sombongnya, kalau ditegur nyentak-nyentak. Lepas sakit kok jadi orang yang lemah lembut, tawaduk, berubah kepada yang lebih baik. Itu tandanya sakitnya itu sebagai penebus dosa. Tapi nek lebar sakit mandak nuakal. Wah, itu susah sikit lah nak cakap. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan yang ketiga, kelebihan orang yang sakit ni apa kata Rasulullah? Inna du'a mubtala mustajabun fad'ullahu mastata'. Doa orang yang sakit itu di antara doa yang mudah dimakbulkan oleh Allah. Jadi kalau kita ziarah orang sakit, selalu kita doakan kan, Tuan Haji, Hajah, sabarlah ya, makan ubatlah ikut waktunya. Saya doakan awak semoga cepat sihat, cepat sembuh seperti sedia kala, dapat beribadah seperti biasa. Betul tak kita cakapnya tu? Tak salah juga kita minta. Di samping itu saya minta doakan supaya awak doakan saya, semoga saya mudah dipanggil mengerjakan haji. Contoh. Kita minta orang sakit itu doakan kita. Itu di antara doa yang mudah dimustajabkan oleh Allah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak jaga orang tua kita yang sedang sakit, ya Allah, ganjarannya begitu besar. Mak kita sedang sakit, kita jaga, kita cebokkan dia, pakaikan pampers ke contohnya, suap dia makanan, time dia baring. Ya Allah, ya Tuhanku, anak aku yang selama ini aku pandang rendah,
Walaupun dia sekolah tak pandai, aku selidi dengan jari-jariku. Aku baring dengan apa? Aku pukul dengan apa? Apa namanya tu? Yang buat sangkut baju apa? Hanger. Rupa-rupanya dialah yang menjaga aku. Anak yang aku puji-puji, buat tak tahu je. Ya Allah, aku doakan anak aku ini menjadi anak yang soleh, jumpa aku dekat surga. Ya Allah, berkatilah hidupnya ya Allah. Dia sakit. Di antara doanya yang mudah dimustajabkan oleh Allah. Ada satu cerita. Ni cerita penutup lah. Ustaz ni tutup tak tutup. Saya tian adik ahli saya ni jauh, duduk Seri Gading, saya dekat aje. Ada satu cerita zaman Nabi Musa. Satu masa Nabi Musa ni di antara kelebihannya, dia dapat berkomunikasi direct dengan Allah. Dia berkata apa? Ya Allah, aku nak tahu besok dalam surga siapa yang jadi jiran aku. Allah Ta'ala bagi tahu, wahai Nabi Musa, jiran kamu adalah seorang pemuda yang duduk dekat kampung ni, lorong ni, dia bekerja sebagai peniaga daging. Lalu Nabi Musa apabila dah bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, pada keesokannya dia nak jumpa pemuda tu. Apa amalannya yang menyebabkan dia ni menjadi jiran dia dalam surga? Dia carilah kampung yang Allah Ta'ala bagi tahu, lorong mana, jumpa pemuda itu memang penjual daging dekat pasar. Lalu Nabi Musa berkata, wahai pemuda, boleh tak terima aku ini sebagai tetamu? Kata pemuda tu, dia pemuda yang soleh rupanya. Boleh wahai saudara, tapi minta maaf, tunggu aku habis niaga, baru balik, ikut aku balik ke rumah. Dia pun tunggu. Apabila waktu dah menjelang malam, pemuda tutup kedai, dia ambil sedikit dagingnya tu masuk dalam keranjang, masukkan dalam beg kresek lah senang contoh. Dia balik rumah, layan Nabi Musa, kasih makan, kasih apa. Lepas tu pemuda tu kata apa? Wahai saudara, aku minta izin untuk aku nak masak daging untuk ibuku. Dia masak daging gulai ke apa agaknya sedap gitu. Lepas tu dia masuk bilik, dia bawa satu bakul yang besar. Dalam bakul tu ada orang, apa namanya tu, macam jingkrung gitulah, macam bongkok gitulah dalam bakul tu. Rupa-rupanya ada perempuan yang uzur, yang lemah sangat, yang terlalu letih, macam lumpuh. Rupa-rupanya dalam keranjang tu, dalam bakul tu adalah ibunya. Dimandikan, ditukarkan pakaian, disuapkan daging yang dia masak tadi. Lepas tu ibunya berkomat kamit. Nabi Musa pun mendekatkan telinganya dekat ibu yang lemah itu. Ibunya berkata apa? Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak aku ni duduk hampir dengan Nabi Musa dalam surga. Dimakbulkan oleh Allah. Dimakbulkan oleh Allah. Ibu tu belum meninggal lagi, Nabi Musa dah tahu siapakah menjadi jirannya dalam surga. Jadi kita kalau jaga orang, kalau jaga mak tengah sihat ni senang tuan-tuan. Yuk mak kita atas yuk. Oh enak. Tapi mak kita sakit, jangan, tak calang-calang orang boleh jaga tuan-tuan. Ya. Jadi sebelum saya akhiri ni, minta tolong bagikan ni boleh tak? Nanti kalau lebih pulangkan ya. Ustaz ni berkira pula lebih suruh pulang. Bukan begitu. Nanti kadang-kadang ni tersepah-sepah kan. Ini satu lagi. Tak, seorang lagi. Okey. Yang kertas pendek ni rujukannya kitab perukunan. Rujukannya kitab perukunan. Orang-orang dulu ada tak dengan perukunan? Ada. Tapi ni cetakan yang terbaru. Dia ada doa selepas solat. Bacalah doa ni selepas solat, doa pembuka 12 pintu. Ya. Doa pembuka 12 pintu. Mbah-mbah kita dulu selalu baca tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah li abwabal khair wa abwabas salamah wa abwabas siha wa abwaban ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal quwwah wa abwabal mawaddah wa abwabal rahmah wa abwabal rizki wa abwabal ilm wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah ya arhamar rahimin. Itu kalau baca seorang. Kalau jadi imam ubah aja Allahumma aftah lana. Ya, Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabas salamah. Yang lain sama. Maknanya ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu kebaikan,
pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesihatan, pintu-pintu nikmat, pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kekuatan, pintu-pintu cinta sejati, pintu-pintu kasih sayang, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ilmu, pintu-pintu keampunan dan pintu-pintu surga. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Cukup tak? Cukup? Yang pendek cukup? Kosong? Oh, ini mau balik rumah lain ke kosong. Tak apa. Yang tak dapat kongsi dengan suaminya ya. Yang tak dapat kongsi dengan suami. Baca sama-sama gitu. Okey. Yang satu lagi. Satu lagi sing dawa ya. Sing dawa A4. Ini baca juga doa ni lepas sembahyang. Ustaz ni mana satu doa nak baca lah Ustaz. Banyak banget. Tuan-tuan bacalah mana satu. Nak baca semua bacalah semua. Nak baca satu pun tak jadi masalah ya. Yang satu ni tuan-tuan, saya baca ambil dalam kitab Wasaul Afra wa Isbaul Falah yang disusun oleh Syekh Abdul Wahab Sa'rani. Dia beraliran mazhab pada Imam Syafi'i. Tuan-tuan kalau boleh lepas sembahyang 5 waktu, jangan tinggalkan baca Al-Insyirah, Alam Nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak sampai habis. InsyaAllah memudahkan pekerjaannya dan dikurniakan rezeki yang tak terhingga. Imam memang tak baca dalam wirid itu. Tuan-tuan bacalah sendiri lepas solat surah Al-Insyirah. Yang kedua, bacalah doa ini lepas solat ke dalam tahlil ke boleh. Iaitu insya-Allah dengan keizinan Allah akan dijauhkan daripada huru-hara di dunia dan huru-hara dekat akhirat dengan keizinan Allah. Mbah-mbah kita selalu baca doa ni. A'dadtu likulli haulin alqahu fid dunya wal akhirah la ilaha illallah wa likulli hammin wa khammin ma sya'allah wa likulli nikmatin alhamdulillah wa likulli rahain wa siddatin asyukurillah wa likulli ujubatin subhanallah wa likulli zambin astaghfirullah wa likulli daikin hasbiyallah wa likulli musibatin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa likulli qada'in wa qadarin tawakkaltu 'ala Allah wa likulli ta'atin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maknanya tu ada di sebelah bawah. Kita kalau baca doa ni sebaik-baiknya tahu makna. Kita minta, kau minta apa? Entah, aku pun tak faham nak minta apa. Kan pening? Kalau tak tahu maknanya secara terperinci, setidak-tidaknya isi doa tu kita faham apa yang kita minta. Jadi setakat itu saja. Kalau ada silap dan salah harap dapat dimaafkan. Saya ni kalau cakap memang kasar-kasar belaka, sebab saya ni orang kasar bukan orang halus. Jadi minta maaf banyak-banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma a'ti Muhammadanil wasilah waj'al fil mustafina mahabbata wa fil alamina darajata wa fil muqarrabina sarrah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi hus ila alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.